Selamat kembali ke Axis of Truth. Seorang Presiden Amerika Syarikat sekali lagi hampir dibunuh dalam satu majelis makan malam yang dipenuhi oleh golongan media yang selama bertahun-tahun telah menormalkan retorik yang menjadikan keganasan politik seolah-olah bermoral. Dan kini, orang yang sama yang membantu menukar kebencian itu menjadi satu jenama politik mahu berpura-pura terkejut apabila akhirnya ada yang benar-benar mempercayai mereka. Mari kita kupas. Kini, suspek telah dikenal pasti oleh pihak penguat kuasa undang-undang sebagai Cole Thomas Allen, seorang lelaki berumur 31 tahun dari Torrance, California. CBS melaporkan bahwa dia mendaftar masuk ke hotel sehari sebelum majelis makan malam, menaiki kereta api dari Los Angeles ke Chicago, kemudian ke Washington, dan dilihat dalam rekaman kamera keselamatan berlari melintasi pusat pemeriksaan keselamatan di luar dewan. Kini, para penyiasat telah menemui sebuah telepon bimbit dan peralatan elektronik lain, serta sedang memohon waran geledah dan meneliti tulisan yang ditemui di hotel sebagai sebahagian daripada siasatan motif. Tetapi sudah diketahui bahwa Allen telah menghantar beberapa tulisannya kepada ahli keluarga sebelum serangan itu, dan seorang ahli keluarga malah telah memaklumkan polis karena bimbang. Dia telah menghantar manifesto sepanjang 1052 patah perkataan kepada keluarganya, kira-kira 10 menit sebelum serangan itu, menandatanganinya sebagai Cole, kuasa dingin, pembunuh upahan persekutuan yang mesra, Allen. Dan dalam surat itu, dia menggambarkan sasarannya sebagai pegawai pentadbiran Trump. Sekarang, Peguam Negara Todd Blanche berkata bahwa dalam penemuan awal, ia menunjukkan bahwa suspek kelihatan menyasarkan ahli-ahli pentadbiran Trump, termasuk Trump sendiri. Dan memang, itulah yang kami lihat dalam manifesto itu. Allen sebenarnya adalah bekas pelajar Caltech yang kemudiannya menerima ijazah sarjana dalam sains komputer dari Cal State Dominguez Hills dan berulang kali bekerja untuk C2 Education, sebuah firma tuition di Torrance. Dia sangat taksub dengan Trump dan malah menyumbang sejumlah kecil kepada kampanye Kamala Harris pada Oktober 2024. Dan media sosialnya juga dipenuhi dengan retorik anti-Trump dan anti-Kristian. Jadi, mari kita perjelaskan apa sebenarnya perkara ini. Ini bukanlah insiden keselamatan rawa atau detik kekacauan politik Amerika. Ini adalah cobaan pembunuhan politik. Dan bukti awal menunjukkan suspek telah menyerap pandangan moral yang sama seperti yang telah dijajah oleh golongan kiri modern selama bertahun-tahun. Lihatlah sendiri. Anda tahu, perlu ada kekacauan di jalanan selagi masih ada kekacauan dalam hidup kita. Musuh negara. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis bahwa protes sepatutnya sopan dan aman. Buat sesuatu tentang amalan imigresen ayah kamu tak berguna. Kalau mereka bertindak kotor, kita tak boleh ikut sama. Macam mana awak tahan godaan untuk lari dan cekik leher dia? Ancaman keganasan terbesar di negara ini adalah lelaki kulit putih. Kebanyakannya menjadi radikal sekitar bulan Oktober. Bila kali terakhir seorang pelakon membunuh presiden? Mereka masih perlu keluar dan menembak Donald Trump. Dan itu adalah fakta. Lihat wataknya ditikam hingga mati. Di mana John Wilkes Booth apabila Anda memerlukannya? Itu dia, paparkan sekarang. Saya telah banyak berpikir tentang meletupkan rumah putih. Seorang senator negeri Missouri sedang disiasat oleh Secret Service selepas beliau mengatakan bahawa beliau berharap Presiden Trump dibunuh. Saya akan pergi dan bunuh Trump malam ini. Dan jika anda nampak sesiapa dari kabinet itu di restoran, di gedung Serbaneka, di stesen minyak, anda keluar dan kumpulkan orang ramai. Dan anda halang mereka. Dan anda beritahu mereka yang mereka tidak dialu-alukan lagi apapun. Adakah pelik jika orang ramai hilang akal apabila propaganda seperti ini sentiasa disuapkan ke dalam fikiran mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Trump ialah Hitler, Republikan adalah fasis, Kristian adalah penindas, Amerika jahat, Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, Barat adalah masalahnya. Dan jika Anda dengar semua itu cukup lama, akhirnya seseorang akan memutuskan bahwa keganasan bukan lagi keganasan. Ia adalah penentangan. Itulah yang telah diseru oleh kultus kematian Free Palestine selama lebih 2 tahun. Dan disinilah kisah ini menjadi lebih menyeramkan, karena lelaki yang muncul di Washington Hilton itu hanyalah sebahagian daripada cerita. Selebihnya ialah jentera yang membentuk orang seperti dia untuk berpikir sebegini, untuk menormalkan keganasan politik. Dan walaupun kita telah melihatnya di pihak kanan dengan penerimaan songsang terhadap Nazi keji seperti Nick Fuentes, ia juga semakin meningkat di pihak kiri, yang tiba-tiba menormalkan salah seorang pembenci Yahudi paling mengerikan di ruang awam. Dan disinilah Hasan Piker muncul.
Hasan Piker bukanlah seorang penstrim rawak di ruang bawah tanah dengan 3 pengikut dan lampu cincin. Dia telah menjadi semacam kegemaran baru di kalangan kiri. Salah seorang pemulas politik kiri yang paling berpengaruh. Dengan jutaan pengikut, penonton muda yang besar, dan platform yang telah menjadikannya salah satu pintu masuk utama untuk Gen Z ke dalam politik kiri. EDL menganggarkan jumlah pengikut media sosialnya sekitar 11,3 juta setakat April tahun ini. Dan secara kebetulan, dia juga merupakan anak saudara kepada Cenk Uyghur. Saya rasa kebencian lampau terhadap Yahudi memang diwarisi dalam keluarga itu. Tetapi apabila kita melihat platform sayap kiri besar miliknya dan bagaimana ia digunakan, sangat jelas bahwa ini bukan sekadar berlagak sosialis seperti biasa daripada seorang lelaki yang menjadi kaya dengan menjual revolusi kepada kanak-kanak di Twitch. Dia secara aktif menggunakan platformnya untuk menormalkan idea bahwa keganasan politik itu lucu, wajar, atau bahkan perlu apabila ia ditujukan kepada orang yang dia anggap sebagai sasaran yang betul. Lihatlah sendiri. Setakat yang saya faham, pemilik hartanah yang mempunyai hartanah di sana memilih untuk tidak menyewakannya langsung. Ya! Bunuh mereka. Bunuh mereka itu dan bunuh bejingan-bejingan itu di jalan. Biar jalan-jalan dipenuhi dengan darah kapitalis merah mereka, bro. Inilah yang sedang disuapkan kepada jutaan anak muda oleh kegemaran baharu golongan kiri, yaitu Radical Internet. Dan inilah dia membenarkan pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif United Healthcare, Brian Thompson, yang dianggapnya bersalah atas pembunuhan sosial. Lihatlah. Engels menulis tentang konsep pembunuhan sosial. Dan Brian Thompson, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif United Healthcare, terlibat dalam jumlah besar pembunuhan sosial. Bentuk-bentuk keganasan yang disistematikan, keganasan struktur kemiskinan, sistem penjagaan kesehatan berasaskan keuntungan dan berbayar di negara ini. Dan akibat daripada itu adalah jumlah kesakitan yang sangat besar, jumlah keganasan yang sangat besar, dan jumlah kematian yang sangat besar. Dan itu adalah kisah yang sangat menarik bagi saya kerana Mary sangat tegas tentang jenayah dan hukuman. Mereka sangat hitam putih dalam isu ini. Namun, disebabkan kesakitan yang meluas yang telah dicipta oleh sistem penjagaan kesihatan swasta untuk rakyat Amerika biasa, saya melihat begitu ramai orang terus memahami mengapa kematian ini berlaku. Lelaki ini memang bodoh. Saya tak tahan, malah mendengar dia pun menyakitkan hati saya. Bukan sahaja dia benar-benar bodoh bila bercakap tentang apa-apa dasar ekonomi, tetapi juga putar belitnya untuk membenarkan jenayah kejam terhadap orang yang tidak bersalah ini malah alasan dia sendiri. Dalam klip ini, dia bercakap tentang bagaimana Amerika terlalu keras dalam menjatuhkan hukuman. Seriuslah, awak orang Turki ya bang? Tengok apa yang Turki buat. Tengok apa yang dilakukan oleh mana-mana negara Islam yang awak sangat cintai dan selalu pertahankan. Tengok apa yang mereka buat bila berkaitan dengan jenayah dan hukuman. Kemunafikan ini memang tak masuk akal, tapi percaya atau tidak, ia sebenarnya jadi lebih teruk. Jangan lupa bahwa Hasan Piker secara literal pernah menyeru pembunuhan Presiden Trump. Dan awak sendiri pernah menulis tentang perkara ini. Dan ada satu video yang bagus di mana awak bercakap tentang, awak tahu, seseorang perlu lakukannya. Lihat, bila saya cakap begitu, semua orang tahu apa yang saya maksudkan. Yang mana saya rasa itu menunjukkan bahawa ada banyak kemarahan, banyak rasa tidak puas hati, dan potensi yang belum diterokai, potensi revolusi yang belum digunakan sebenarnya. Dan saya rasa ini adalah peluang yang sangat baik untuk berorganisasi. Potensi revolusi. Baiklah, dia menjelaskan dengan sangat jelas apa sebenarnya yang dia serukan. Dan kita lihat itu selepas 7 Oktober apabila dia menyokong Hamas dan mempertahankan apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Dan dia juga menyokong perkara itu baru-baru ini, berdebat dengan seorang pelajar di University Cambridge, cuba mempertahankan perbuatan rogol dan penderaan oleh Hamas pada 7 Oktober sebagai sesuatu yang sah. Lihat ini. Saya rasa penting untuk memahami konteks sejarah di mana penentangan secara ganas itu adalah konteks untuk membunuh ratusan remaja. Adakah itu? Saya rasa ya. Saya rasa penting untuk memahami konteks di mana penentangan secara ganas telah berkembang. Sama ada Hamas atau mana-mana kumpulan militan. Mereka bukanlah raksasa yang kejam. Memang benar, apa yang mereka lakukan itu adalah kekejaman yang mengerikan, betul? Tetapi ia bukanlah berpunca daripada, Anda tahu, kecenderungan antisemitik kuno. Atau kerana mereka mahu keluar dan melakukan rogol beramai-ramai. Adakah anda fikir mereka akan menormalkan terdanasan itu, memandangkan mereka membunuh orang awam? Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin.
Ya, mereka langsung tidak bermotivasi oleh antisemitisme. Mereka hanya membaca Mein Kampf dalam bahasa Arab, melaungkan tentang membunuh semua orang Yahudi, dan mahu menghapuskan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Baiklah, tiada apa-apa yang antisemitik tentang itu, Hasan. Seorang lelaki dengan jutaan pengikut muda melihat pembunuhan beramai-ramai rakyat Israel pada 7 Oktober, melihat testimoni dan laporan tentang keganasan seksual, melihat pembunuhan orang Yahudi yang paling dahsyat sejak Holocaust. Dan kesimpulan moralnya ialah, ia tidak mengubah apa-apa baginya. Sudah tentu tidak. Karena dalam ideologi supremasi Islamis yang dianuti dan diperjuangkan oleh Hasan Piker, orang Yahudi bukan manusia. Orang Israel bukan mangsa. Orang Amerika bukan orang yang tidak bersalah. Orang Kristen sudah tentu tidak setara. Mereka semua hanyalah simbol penindasan. Dan apabila Anda menjadikan manusia sebagai simbol penindasan, Anda boleh menafikan kemanusiaan mereka dan membenarkan apa sahaja yang dilakukan terhadap mereka. Dan itulah sebabnya dehumanisasi oleh Hasan sangat berbahaya. Sekarang, selepas semua ini, Anda mungkin pikir dia akan menjadi persona non grata. Tetapi dalam media sayap kiri atau bahkan di institusi akademik terkemuka, mereka meraihkan beliau. Kita melihat arus perdana budaya politik di mana keganasan terhadap orang yang Anda tidak setuju dengan ideanya dianggap sah. Ini adalah usaha yang disengajakan untuk mengarus perdanakan fahaman dunia ketiga yang didorong oleh propaganda dan penyelewengan daripada ekstremisme Islamis dan kiri jauh. Daripada dilayan seperti seorang ekstremis berbahaya oleh golongan media, Hasan Piker dilayan seperti satu fenomena budaya. The New York Times malah membuat profil tentang beliau sebagai sebahagian daripada alam media kiri baharu. Dan media arus perdana telah bertahun-tahun menggambarkan beliau sebagai jambatan kepada pengundi muda. Daripada bertanya mengapa jambatan itu, nampaknya terus membawa kepada anti-Amerikanisme, antisemitisme, dan juga keganasan politik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, beliau telah memberi syarahan kepada pelajar di Yale, University Michigan, dan Stanford. Dan inilah sampah yang mereka suapkan kepada generasi pemimpin yang akan datang. Sistem moral yang telah menjadi begitu rosak sehingga tidak lagi dapat membezakan antara mangsa dan pengganas, atau antara demokrasi dan kezaliman, antara masyarakat bebas dan kultus kematian Islamis yang coba memusnahkan mereka. Tapi sudah tentu ahli politik menjauhkan diri daripada ideologi ganas seperti ini, kan? Bukan Demokrat hari ini. Ini AOC dan Bernie Sanders duduk bersama Hasan Piker. Sementara itu, Bernie memuat naik ini dengan penuh ironi. Bagaimana pula dengan Zoran Mamdani, Datuk Bandar New York City yang sosialis dan menyokong pengganas? Mamdani telah menjadi anak emas politik kiri New York, seorang tokoh yang sedang meningkat naik dan telah diterima oleh gerakan yang sama, yang menganggap Hasan Piker seorang genius. Karena nampaknya tahap untuk dianggap genius sekarang hanyalah dengan membuat penstreaman berjam-jam. Sambil menerangkan mengapa setiap diktator anti-barat sebenarnya disalahpahami. Kini, Mamdani sendiri telah muncul dalam rancangan Hasan Piker, dan dia juga berkongsi makan malam dengan Piker sebelum menghadiri seder Paskah semasa program mendekati pengundi untuk kampen Datuk Bandarnya. Piker juga ditonjolkan secara jelas dalam parti kemenangan pilihan raya Mamdani di New York, dan kini dia berpura-pura menentang keganasan politik. Betulkah? Mamdani merupakan pengasas bersama Students for Justice and Palestine di college-nya, yaitu ekosistem politik yang sama yang telah menjadikan slogan Globalize the Intifada sebagai laungan di kampus. Dan Mamdani berulang kali enggan mengecam frasa itu dalam pelbagai temu bual, walaupun masyarakat Yahudi telah menegaskan bahwa intifada-intifada itu merupakan gelombang keganasan yang termasuk pengeboman berani mati dan serangan pengganas yang membunuh lebih daripada 1.000 rakyat Israel. Walaupun Mamdani kini berpura-pura mengecam keganasan politik, beliau berasal daripada gerakan yang telah bertahun-tahun meromantiskan intifada, menakut-nakutkan pelajar Yahudi Amerika, memaafkan Hamas, dan menjadikan kebencian terhadap Israel sebagai syarat untuk mendapat kredibiliti golongan kiri. Kita telah melihat sendiri kemana retorik itu membawa di University Columbia. Aktivis anti-Israel telah merampas Hamilton Hall semasa perkemahan di kampus. Mereka membarikadkan diri di dalam, dan pegawai university berkata, kaki tangan telah ditahan secara paksa semasa pengambil alihan itu. Dan apakah reaksi daripada sebahagian besar pihak kiri? Orang seperti Mamdani atau bahkan Hasan Piker. Bukan rasa ngeri atau malu atau bahkan pemahaman asas sebagai orang dewasa bahwa mengambil alih bangunan dan memerangkap pekerja sebenarnya bukanlah satu gerakan hak sivil. Tidak, orang seperti Piker menyifatkannya sebagai penentangan. Karena apabila golongan kiri totalitarian memutuskan sesuatu perjuangan itu suci, setiap perbuatan yang dilakukan atas namanya akan dijenamakan semula sebagai keadilan. Logik moral yang sama yang memaafkan 7 Oktober dan membersihkan nama Hamas. Ini bukan cara masyarakat bertamadun menangani rungutan politik atau sosial. Dan disinilah media memikul sebahagian tanggung jawab.
Bukan karena satu artikel membuat seseorang bertindak, tetapi karena kebencian mereka yang melampau terhadap Presiden Trump, media telah membantu membina keseluruhan budaya yang menormalkan ekstremisme. Mereka telah memberi ruang kepada golongan radikal dan melembutkan slogan-slogan, semuanya untuk membersihkan image golongan Islamis dan fanatik lain yang membenci Amerika dan Barat. Musuh-musuh Amerika tidak perlu mengalahkan Amerika Syarikat secara ketenteraan apabila mereka boleh meyakinkan rakyat Amerika untuk membenci negara sendiri, membenci sejarah sendiri, membenci jiran sendiri, dan melihat kebebasan sendiri sebagai penindasan. Dan itulah kempen untuk memburukan Amerika dan melemahkan semangat rakyat, menjadikan kebebasan asas kelihatan seperti fasisme, dan melabelkan keganasan Islamis sebagai sejenis pembebasan. Malangnya, kedua-dua pihak kiri dan kanan Amerika telah menjadi wadah yang sempurna untuk perkara ini. Jadi, tidak, cobaan pembunuhan ini bukan berlaku tanpa sebab. Ia datang daripada budaya politik yang telah menjerit selama bertahun-tahun bahwa Donald Trump adalah seorang diktator dan Amerika jahat, serta Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, manakala tindakan Hamas dianggap sebagai penentangan dan intifada adalah keadilan, serta keganasan hanya dianggap buruk apabila dilakukan oleh pihak yang salah. Dan sekarang, selepas seorang lelaki bersenjata cuba membunuh Presiden Amerika Syarikat dan pentadbirannya, kita semua sepatutnya berpura-pura terkejut dengan masalah ini. Ia bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia adalah bersifat ideologi dan sedang dipasarkan kepada golongan muda setiap hari oleh orang-orang yang akan menjadi yang pertama menafikan tanggung jawab apabila serangan seterusnya berlaku. Baiklah, seterusnya, Amerika Syarikat bersedia untuk mengadakan rundingan dengan rejim Islam di Iran di Islamabad minggu ini dengan delegasi asing mula bersiap sedia. Dan untuk seketika, ia kelihatan seperti rejim Islam sedang bersedia untuk berunding, sekurang-kurangnya dalam beberapa cara. Tetapi tidak mengejutkan, semuanya runtuh sebelum ia sempat bermula. Dan apa yang tinggal sekarang bukanlah satu pusingan diplomatik yang gagal, tetapi sesuatu yang lebih mendedahkan tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan keadaan sekarang. Dan ia bukanlah pihak Iran yang datang untuk berunding. Sepanjang hujung minggu, Presiden Trump membatalkan delegasi AS Serikat ke Pakistan, yang dijangka akan melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner. Dan beliau menyatakan dengan sangat jelas bahwa jika rejim itu mahu berbincang, mereka boleh menelepon, yang merupakan cara yang lebih sopan untuk mengatakan bahwa sebenarnya tidak pernah ada rundingan yang benar-benar boleh dilaksanakan sejak awal lagi. Pada masa yang sama, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi sedang bergerak antara Islamabad dan Muscat, mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak serantau. Walaupun pegawai-pegawai Iran secara terbuka menegaskan bahwa tiada perbincangan langsung dengan Amerika Syarikat yang dijadwalkan. Sementara itu, Gali Baf, yang pernah terlibat dalam rundingan sebelum ini, meletakkan jawatan sepenuhnya daripada pasukan perundingan di bawah apa yang dipercayai sebagai tekanan daripada IRGC. Sekarang persoalannya bukan sama ada perjanjian akan tercapai atau siapa yang akan mengalah, tetapi siapakah sebenarnya yang mampu membuat perjanjian itu di pihak Iran. Dan jawabannya ialah, tiada pihak berkuasa membuat keputusan yang jelas dan berfungsi, yang boleh berunding, membuat komitmen, dan sudah tentu melaksanakan mana-mana perjanjian. Dan itulah sebabnya segala yang Anda lihat sekarang kelihatan seperti pergerakan tanpa sebarang hasil. Mulakan dengan fakta paling asas, yaitu sistem ini sedang berada di tengah-tengah krisis kepimpinan yang tidak dapat diabaikan secara terbuka. Dan krisis itu berpusat pada Mujtaba Khamenei, yang telah diposisikan sebagai pengganti dan tokoh kesinambungan yang sepatutnya menyatukan sistem ini. Namun begitu, sejak beliau diisytiharkan sebagai pemimpin tertinggi, Mujtaba Khamenei kebanyakannya tidak kelihatan di halayak ramai. Tanpa rakaman yang sahih secara konsisten, tiada kemunculan awam yang menunjukkan kawalan, dan hanya serpihan, kabar angin, serta isyarat simbolik yang sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawaban. Isyarat yang paling pelik muncul dari Mashhad minggu ini, di mana sebuah mural yang menghormati pemimpin rejim yang terbunuh oleh Israel di Amerika Syarikat kelihatan turut memaparkan Mujtaba Khamenei sebagai antara yang telah mati. Sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku jika rejim yakin tentang siapa yang masih hidup, siapa yang memimpin, dan siapa yang berkuasa. Lihatlah sendiri. Ia lucu karena ramai daripada mereka keliru apabila melihat gambar Mujtaba di situ. Dan walaupun klip ini sebenarnya tidak mengesahkan apa-apa dengan sendirinya, ia menambah lagi ketidakpastian dalam sistem mengenai struktur kepimpinan rejim itu sendiri. Dan sudah tentu, ini sekali lagi menunjukkan bahwa IRGC yang membuat keputusan. IRGC bukan sekadar sebahagian daripada sistem. Ia adalah sistem itu sendiri pada masa ini. Dan mereka sedang berusaha untuk mengukuhkan kawalan itu ke atas kedua-dua keputusan ketenteraan dan pendirian diplomatik.
Sementara tokoh sivil rejim terus menjalankan tugas pemerintahan tanpa sebarang kuasa sebenar atau sudah tentu tanpa mandat daripada rakyat. Anda tidak perlu meneka bahawa semua ini sedang berlaku kerana anda sebenarnya boleh melihatnya secara langsung melalui percanggahan rejim itu sendiri. Termasuk kenyataan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang pada awal Mac secara terbuka mengisytiharkan bahawa rejim itu tidak akan lagi melancarkan peluru berpandu ke negara jiran dan tiada serangan akan berlaku melainkan Iran diserang secara langsung terlebih dahulu. Beliau malah memohon maaf kepada negara-negara serantau atas serangan sebelum ini. Dan kemudian, hampir serta-merta, peluru berpandu dan drone Iran terus menyerang seluruh rantau ini, dengan peluru dilaporkan melintasi atau memasuki ruang udara. Di tempat-tempat seperti Qatar, UAE, Bahrain, dan negara-negara Teluk lain, serta pejabat serantau yang menuduh Tehran meningkatkan ketegangan, perkara ini jelas menunjukkan bahwa kata-kata Presiden tidak sepadan dengan tindakan negara itu. Itu adalah satu sistem di mana Presiden tidak mengawal atau kadang-kadang tidak tahu apa yang sedang berlaku dengan pihak tentara. Kita melihat corak yang sama muncul di bidang diplomatik, di mana tokoh-tokoh yang dikatakan sederhana atau reformis menunjukkan minat untuk berunding, termasuk perbincangan mengenai pengurangan ketegangan dan penglibatan dengan Amerika Syarikat. Hanya untuk pendirian itu segera dibatalkan atau diganggu oleh tokoh garis keras dalam IRGC. Kini, laporan menunjukkan bahwa komander-komander IRGC, termasuk Ahmed Bahidi dan tokoh-tokoh sekutu, telah campur tangan untuk menghalang langkah-langkah tersebut. Untuk meredakan ketegangan, termasuk menghalang pembukaan semula Selat Hormuz, serta mengetepikan saluran diplomatik. Itu sepatutnya membolehkan rundingan diteruskan, yang bermaksud bahwa walaupun tokoh-tokoh awam mengemukakan pendapat, keputusan akhir tetap terletak di tempat lain. Inilah juga sebabnya, walaupun semasa tempoh gencatan senjata yang sepatutnya berlaku, IRGC terus melakukan tindakan agresif di Selat Hormuz, termasuk menyerang kapal-kapal, secara langsung menjejaskan sebarang dakwaan bahwa rejim itu sedang bergerak ke arah meredakan ketegangan. Sekarang, pada masa yang sama, tekanan ekonomi terhadap rejim dengan sekatan ini bukan sahaja semakin meningkat, malah ia sebenarnya menyasarkan teras utama bagaimana rejim itu bertahan. Sekatan Donald Trump di Selat Hormuz tidak memperlahankan ekonomi Iran. Ia sebenarnya menghentikannya sepenuhnya. Dan angka-angkanya adalah mudah dan sangat memusnahkan. Kira-kira 276 juta dolar sehari dalam ekspor yang hilang dan 159 juta dalam import yang terganggu. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah sekitar 435 juta dolar kerugian setiap hari, bersamaan dengan 13 bilion dolar sebulan. Dan kebanyakan daripada jumlah itu datang daripada minyak, kerana Iran mengekspor kira-kira 1,5 juta tong sehari, menjana kira-kira 139 juta dolar setiap hari. Hampir semuanya melalui Pulau Karch yang mengendalikan 92% ekspor minyak mentah dan tidak mempunyai laluan alternatif sebenar, yang bermaksud sekatan tidak mengurangkan pendapatan. Ia menghapuskannya. Dan inilah bahagian yang kritikal. Iran hanya mempunyai kira-kira simpanan untuk kira-kira 13 hari sebelum ia terpaksa menutup telaga minyak. Dan apabila itu berlaku, kerosakannya adalah kekal, dengan sehingga 500.000 tong sehari pengeluaran masa depan hilang, yang bersamaan dengan pendapatan berbilion yang tidak akan pernah kembali. Itulah sebabnya sekatan Trump bukanlah satu permainan sekatan atau alat rundingan. Ia adalah satu titik keruntuhan struktur, karena ia boleh memutuskan aliran uang yang membiayai negara, IRGC, dan seluruh sistem itu. Jadi, apakah jawabannya? Mendengar suara rakyat Iran. Sementara rejim sedang bergelut untuk berfungsi, tokoh pembangkang paling populer, putra mahkota Reza Pahlavi, menghabiskan minggu ini di Eropa mengisi kekosongan dan benar-benar bertindak seperti satu-satunya tokoh dalam keseluruhan cerita ini, yang benar-benar memahami bagaimana kepimpinan itu sepatutnya berinteraksi secara langsung dengan media dan pembuat dasar Eropa sambil menegur kemunafikan mereka selama bertahun-tahun dan kegagalan mereka berurusan dengan rejim tersebut. Lihatlah. Dalam 2 minggu lepas, saya telah mengadakan 2 sidang media. Satu di Stockholm dan satu lagi semalam di Berlin. Antara kedua-duanya, lebih daripada 150 wartawan hadir. Kami menghabiskan lebih daripada 2 jam bersama. Dan dalam 2 jam itu, tidak seorang pun daripada 150 wartawan bertanya kepada saya soalan tentang 40,000 rakyat Iran yang dibunuh di jalanan negara saya pada 8 dan 9 Januari. Tidak seorang pun daripada 150 wartawan bertanya kepada saya tentang 19 tahanan politik yang dihukum mati dalam 2 minggu terakhir.
Jelas kepada saya bahawa 40,000 rakan seperjuangan saya yang berani dan tidak bersalah yang terkorban dalam perjuangan untuk kebebasan tidak begitu. Menarik minat wartawan-wartawan ini. Mereka nampaknya lebih berminat mengkritik Amerika, bertanya mengapa Amerika Syarikat dan Israel membunuh diktator yang telah membunuh rakyat kami selama 47 tahun daripada mengkritik rejim itu sendiri. Jadi ketahuilah ini. Sama ada Eropah bersama kami atau tidak. Sama ada wartawan anda menjalankan tugas mereka atau tidak. Sama ada ahli politik anda menunjukkan keberanian untuk bertindak atau tidak. Saya akan berjuang untuk rakyat dan negara saya. Walaupun kami terpaksa lakukan ini bersendirian, kami akan berjuang sehingga Iran bebas. Ketidakpedulian Eropah yang dia gambarkan, maksud saya, sama ada terhadap kami sebagai rakyat Israel, kami memang sudah terlalu biasa. Atau terhadap rakyat Iran, memang sangat jelas sekali. Dan sudah tiba masanya untuk orang ramai berhenti berpura-pura bahwa ada alternatif sebenar di dalam Iran. Karena realitinya memang tiada. Tiada sesiapapun di Iran yang akan diterima oleh rakyat. Bukan reformis dan sudah tentu bukan golongan garis keras. Kedua-dua label itu wujud dalam sistem yang sama yang telah ditolak oleh rakyat Iran, walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka. Dan selepas segala pengorbanan rakyat Iran demi kebebasan, daripada protes besar-besaran hingga hukuman mati, daripada pemenjaraan hingga penyiksaan, hanya satu nama yang sentiasa muncul. Hanya satu nama yang mereka laungkan di jalanan, dan nama itu ialah putra mahkota Reza Pahlavi. Tinjauan pendapat secara konsisten menunjukkan bahawa beliau lebih digemari berbanding individu lain dengan kelebihan lebih daripada 10 mata peratusan di dalam Iran. Dan sokongan itu hanya semakin meningkat dari masa ke masa. Itulah sebabnya obsesi untuk cuba menjatuhkan beliau menjadi begitu terpisah dari realiti. Kerana ia berpunca daripada kritikan yang dikitar semula dan sejujurnya tidak sah yang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya beliau katakan atau apa yang sebenarnya rakyat Iran tuntut. Gambaran itu sangat jelas. Anda mempunyai rejim yang tidak dapat menentukan siapa pemimpinnya. Seorang presiden yang berkata satu perkara dan tentara yang melakukan perkara lain. Anda mempunyai perunding yang tidak mampu berunding. Dan Anda mempunyai IRGC yang secara aktif mengukuhkan kuasa di setiap peringkat. Jadi, apabila orang bercakap tentang satu perjanjian, mereka mengabaikan masalah paling asas di sini, yaitu perjanjian dengan siapa, siapa yang menandatanganinya, siapa yang menguatkuasakannya, dan siapa yang mengawal peluru berpandu pada keesokan harinya. Dan pada masa ini, tiada jawapan sebenar untuk soalan ini yang tidak kembali kepada IRGC. Sebab itulah perkara ini tidak berakhir, sekurang-kurangnya buat masa sekarang dengan diplomasi. Ia hanya akan berakhir dengan perubahan struktur. Dan sehingga itu berubah, sehingga kita bersedia untuk itu, tiada apa-apa yang lain akan berubah. Dengan itu, mari kita kembali kepada yang baik, yang buruk, dan yang hodoh untuk minggu ini. Kita mulakan dengan kisah buruk minggu ini kerana kita mahu mengakhiri dengan kisah yang baik sebagai penutup yang positif. Kisah ini terus berkait dengan kredibiliti sebuah organisasi berpengaruh utama di Amerika Syarikat apabila ia berkaitan dengan mendefinisikan dan melabelkan ekstremisme. Kerana satu dakwaan persekutuan baharu minggu ini mendakwa bahawa Southern Poverty Law Center secara rahsia telah menyalurkan lebih daripada $3 juta dana penderma kepada individu yang berkaitan dengan rangkaian supremasi kulit putih dan neo-Nazi antara tahun 2014 hingga 2023. Ya, Anda dengar betul. Kumpulan Nazi. Menurut Jabatan Kehakiman, pembayaran ini diberikan kepada individu yang berkaitan dengan kumpulan seperti KKK, Aryan Nations, Parti Sosialis Nasional Amerika, serta individu yang terlibat dalam menganjurkan acara seperti Perhimpunan Unite the Right di Charlottesville. Sekarang, pertuduhan itu juga menerangkan tentang rangkaian sekurang-kurangnya 8 pemberi maklumat. Sebahagian daripada mereka menerima ratusan ribu dolar. Dengan satu sumber neo-Nazi dilaporkan menerima bayaran lebih daripada $1 juta sepanjang tempo itu. Yang menjadikan ini bukan kes terpencil, tetapi satu sistem berterusan hubungan keuangan dengan tokoh ekstremis, semuanya dibiayai oleh penderma yang memberikan wang, percaya bahwa mereka membiayai perjuangan menentang ekstremisme. Dan sebaliknya, wang itu telah disalurkan ke dalam rangkaian yang sama yang organisasi itu secara terbuka gambarkan sebagai ancaman. Perlu diingat bahawa ini adalah organisasi yang sama yang telah bertahun-tahun mentakrifkan apa yang dianggap sebagai ekstremisme di Amerika Syarikat, melabelkan kumpulan, membentuk liputan media, dan mempengaruhi perbincangan dasar.
Namun begitu, menurut pendakwa persekutuan, pada masa yang sama, ia turut terlibat secara keuangan dengan unsur-unsur di dalam gerakan-gerakan tersebut. Satu pengkhianatan sepenuhnya terhadap segala yang sepatutnya mereka perjuangkan. Mari kita harap mereka akan dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang dengan dakwaan baharu ini. Dan sekarang untuk kisah buruk kita minggu ini. Minggu lepas, saya melaporkan tentang penderaan seksual yang mengerikan terhadap wanita Gaza oleh Hamas. Tetapi minggu ini, wartawan Natalie Lisbona dari Daily Mail mendedahkan lebih banyak lagi. Laporan baharu ini memperincikan beberapa kisah daripada keluarga di dalam Gaza yang mengatakan anak-anak mereka telah didera secara seksual oleh Hamas atau sekutunya. Dan apabila mereka coba mendapatkan bantuan atau bersuara, mereka diugut dan ditekan supaya berdiam diri. Keluarga-keluarga ini hidup di bawah satu sistem di mana tiada saluran yang jelas atau selamat untuk melaporkan penderaan. Kerana rangkaian yang sama yang mentadbir kehidupan masyarakat, termasuk tokoh agama dan pihak berkuasa tempatan, adalah pihak yang sedang dituduh. Ini mewujudkan persekitaran tertutup di mana dakwaan tidak dapat disiasat dengan sewajarnya, dan ketakutan terhadap tindakan balas menghalang mangsa daripada tampil ke hadapan. Sila lihat. Halullah membawa saya ke bilik mandi universiti dan menanggalkan seluar saya. Kemudian dia terus melakukan perbuatan itu terhadap saya. Saya sangat takut. Dia mengancam saya dan berkata, jangan sekali-kali beritahu sesiapa. Saya adalah orang pertama yang pergi. Salah seorang pengawal lelaki bertanya kepada saya apa yang berlaku. Saya naik ke atas dan dia menanggalkan seluar saya serta melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selepas itu, seorang lagi dari universiti datang, jadi saya cepat-cepat pakai semula seluar dan melarikan diri. Ibu bapa yang ditemu bual dalam laporan yang sama juga menyatakan bahawa mereka telah diberi amaran supaya tidak membuat aduan dan takut akan akibat yang mungkin menimpa keluarga mereka jika mereka berbuat demikian. Mereka tidak berbuat demikian, yang menunjukkan masalah sistemik itu. Ia bukan sekadar satu insiden terpencil. Kerana ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat dakwaan penderaan, tiada mekanisme untuk accountability atau perlindungan, walaupun untuk kanak-kanak. Namun begitu, walaupun dakwaan ini sangat serius, tiada perhatian atau aktivisme antara bangsa yang setara, tiada kempen besar-besaran yang menuntut siasatan, dan tiada tekanan awam yang berterusan untuk accountability. Ini menunjukkan satu kontras yang sangat jelas antara dakwaan yang dibuat mengenai hak asasi manusia dan sikap pilih kasih dalam penerapan dakwaan tersebut. Terutamanya apabila dakwaan itu melibatkan satu sistem yang ramai orang pilih untuk tafsirkan dari sudut politik atau ideologi, bukannya meneliti berdasarkan apa yang dilaporkan dari dalam sistem itu sendiri. Seperti biasa, orang awam dan dalam kes ini kanak-kanak yang menanggung akibatnya. Dan akhir sekali, untuk menutup dengan sesuatu yang positif, berita baik minggu ini ialah contoh pembetulan haluan yang sebenar. Kerana buat pertama kali dalam tempoh yang lama, Amerika Syarikat mula menganggap ideologi itu benar-benar penting. Terutamanya apabila ideologi itu melibatkan sokongan kepada kumpulan pengganas yang telah disenaraikan oleh Amerika Syarikat dan naratif anti-Amerika yang bertujuan memusnahkan tamadun Barat. Garis panduan baharu daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri kini membenarkan pegawai imigresen menolak permohonan kad hijau. Berdasarkan sokongan awam terhadap kumpulan pengganas Islamis atau ideologi anti-Amerika yang terang-terangan, termasuk hantaran media sosial yang memuji atau membenarkan keganasan oleh kumpulan seperti Hamas, atau menyebarkan propaganda yang secara langsung dan tidak adil memburukkan Israel. Menurut bahan-bahan yang disemak oleh New York Times, ia bukanlah satu perkara yang samar-samar. Pegawai-pegawai diarahkan untuk menganggap tingkah laku seperti ini sebagai sangat negatif dan memberi tumpuan khusus kepada individu yang terlibat secara aktif dalam protes di kampus atau dalam gerakan yang melampaui ke arah kelakuan antisemitik dan anti-Amerika. Dalam arti kata lain, apa yang orang ramai telah katakan dan lakukan secara terbuka, terutamanya sepanjang tahun lepas, kini benar-benar diambil kira. Dan memang sudah tiba masanya, kerana selama bertahun-tahun terdapat ketidakselarasan yang aneh, di mana orang ramai boleh secara terbuka menyokong Hamas, menyebarkan propaganda anti-Israel, atau mengambil bahagian dalam gerakan yang membenarkan keganasan terhadap rakyat Amerika. Dan masih mengharapkan untuk diberi ganjaran dengan status tetap di Amerika Syarikat, seolah-olah semua itu tidak mencerminkan siapa mereka atau apa yang mereka percayai. Dasar ini menamatkan kepura-puraan itu. Ia mengiktiraf sesuatu yang sepatutnya tidak menjadi kontroversi, yaitu jika Anda secara terbuka menyokong ideologi yang menyasarkan orang Yahudi atau mempertahankan kumpulan pengganas, atau yang menganggap keganasan terhadap rakyat Amerika sebagai sesuatu yang wajar, itu bukan sekadar ungkapan politik yang terpisah daripada konteks. Ia adalah satu isyarat. Dan Amerika, Syarikat mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil isyarat itu dengan serius.
Ini bukan soal mengawal pemikiran. Ini tentang menetapkan sempadan antara kebebasan bersuara dan mengaitkan diri secara aktif dengan gerakan yang meraihkan atau membolehkan keganasan, serta menyatakan dengan jelas bahwa ada akibat untuk itu apabila Anda memohon untuk tinggal secara tetap di Amerika Syarikat. Dan secara lebih meluas, ia menghantar mesej bahwa zaman mengabaikan ancaman dan retorik anti-Amerika yang disamarkan sebagai aktivisme telah berakhir. Apa yang Anda katakan dan apa yang Anda sokong sepatutnya, dan mudah-mudahan kini benar-benar mempunyai akibat. Dan dengan itu, kita tamatkan untuk minggu ini. Tetapi sudah tentu, kami akan kembali minggu hadapan dengan lebih banyak cerita tentang apa yang sebenarnya berlaku di seluruh rantau ini, bagaimana perang menentang rejim Islam sedang berlangsung, dan banyak lagi. Jika ada cerita yang Anda rasa patut kami liputi, jangan segan untuk hubungi saya di media sosial di Emily K. Schrader atau di Instagram di Emily Intel Afif. Jika tidak, jumpa Anda minggu hadapan di sini dalam Access of Truth di JNS.